Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung dalam pengajian Bulughul Maram oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam Kitabul Janaiz, hadis yang ke-462. Wa an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. Daripada Abdurrahman ibnu Abi Layla, katanya kana Zaid ibn Arqam, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an. Yukabbir, takbir ala janaizina, di atas jenazah-jenazah kami 4 kali takbir. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Syema. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Dan adalah Nabi SAW kabbara ala janazatin khamsan, takbir atas jenazah 5 kali takbir. Fasa'altuhu faqal kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Maka fasa'altuhu, aku bertanya kepadanya, faqal kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW yukabbiruha, bertakbir dengan yang disebutkan tadi 4 dan 5 kali takbir. Rawahu Muslim wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4 imam, Abu Daud, Tirmizi, wan Nasa'i dan Ibnu Majah. Tak mau lari macam mana? Kalau lain kali tak ikut nah. Jatuh diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Arba'ah. Dan telah lalu dalam hadis Najasyi, iaitu hadis yang bernombor 458. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fi al-yawm alladhi mata fihi وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 متفق عليه. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW na'an Najasyi, pada hari di mana Najasyi mati, dan Nabi keluar ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi 4, dan Nabi takbir 4 kali takbir. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahal ibn Hunayf 6
wa qala innahu badriyun. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Daripada Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahal ibn Hunayf. Nabi takbir dalam salat jenazah atas jenazah Sahal ibn Hunayf 6 kali takbir. Wa qala innahu badri, dan disebut bahawasanya dia itu adalah badriyun. Badri maksudnya sahabat yang syahid dalam medan Badar. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Hadis sahih. Wa qala fi at-talkhis rawa al-Bukhari fi sahihihi an Ali ibn Abi Talib annahu kabbara ala Sahal ibn Hunayf. زاد البرقاني في مستخرجه 6 وكذا رواه البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد ابن أبي الزناد عن عبد الله ابن معقل 5. Syamah balik, Syamah jom balik. Balik jom. Mana abang Syuaib? Syuaib marah ha? Nak Syuaib marah? Inna azwajakum wa banatikum fitnah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Ali bin Abi Talib annahu kabbara, dia takbir atas Sahal ibn Hunayf, ditambah oleh Al-Burqani dalam mustakhrajnya 6. Begitu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam tarikhnya dan Sa'id ibn Mansur, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaisamah min wajhin akhar daripada Yazid ibn Abi Zanad daripada Abdullah ibn Ma'qil 5 kali takbir. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur daripada jalan Al-Hakam ibn Utaybah annahu qala kanu yukabbiruna ala ahli Badrin 5 wa 6 wa 7. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur daripada jalan Al-Hakam ibn Utaybah adalah annahu qala, adalah Nabi SAW bersabda, adalah dia menyatakan bahawasanya kanu yukabbiruna, adalah mereka bertakbir atas ahli Badar 5 kali, wa 6 kali takbir, wa 7 kali takbir. So dalam hadis yang telah kita baca ni, hadisul bab 4 dan 5. Hadis bab 4 dan 5. Hadis sebelum hadis Najasyi 4. Hadis Abdurrahman ibn Abi Layla daripada Zaid bin Arqam 4 dan 5 kali takbir. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur daripada jalan Al-Hakam bin Utaybah ni tadi ada 5, 6, 7. So itu yang warid daripada yang dalam takbir salat jenazah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, wa yukabbiru 'alaiha 4 aw 5. Takbir atas jenazah itu 4 ataupun 5. Ila 9. Sampai 9 takbirat. Sampai 9 takbir. Kullu dhalika, yang semua itu sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ayyuha fa'al ajza'ah. Maka semua itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana saja yang orang buat sama ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, ajza'ahu. Boleh, sah. Wal aula katanya, dan lebih utama at-tanwi'. Yang lebih utama tanwi'. Macam kita dah belajar sunnah tanawwu'. Sunnah yang pelbagai. Maka tanwi' iaitu dalam masalah salat jenazah ni, kadang-kadang kita 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, 7, 8 dan 9. Fayaf'alu hadha tarratan wa hadha tarrah. Kadang-kadang buat begini, kadang-kadang buat begini. Kama huwa sya'an fi amthalihi mithlu ad'iyatil istiftah, sebagaimana dalam doa istiftah, wa siyaghit tasyahudi, dan sirah tasyahud,
dan juga salawat Ibrahimiyah dan yang seumpamanya. Semuanya ada banyak hadis dan banyak lafaz. Maka oleh kerana datang dengan pelbagai hadis dan pelbagai cara dan semuanya sahih, maka dia masuk dalam bab sunnah tanawwu'. Sunnah tanawwu', sunnah yang dibuat pelbagai. Boleh begini, boleh begitu. Wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin minha fahuwa al-arba'. Kalau sekiranya la budda min iltizam, kalau sekiranya nak iltizam, nak melazimi salah satu naw' wahid, salah satu bentuk takbir salat jenazah, maka fahuwa al-arba', 4. Kerana hadis-hadis di dalam masalah itu banyak sekali. Maksudnya hadis yang menyebut 4 banyak. Wa ilaika bayanu zalika, dan Syekh Al-Albani menyebutkan riwayat-riwayat tentang takbir salat jenazah. Adapun 4 kali takbir disebut dalam hadis jama'at minas sahabah, sekumpulan dari sahabat Nabi. Pertama, Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, wa qad madha hadithuhu, dan dia telah sebut dalam kitab ini pada masalah yang ke-59, iaitu hadis yang telah kita lalu juga, hadis salat atas Najasyi. Hadis salat di atas Najasyi, wa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'an, dan adalah Nabi salat atas jenazah Najasyi itu 4 kali takbir. Yang kedua, an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dan disebut dalam riwayat Ibn Abbas iaitu salat ala rajulil ladzi dufina laylan, itu 4 kali takbir. Daripada Yazid ibn Thabit, daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maulati li bani fulan, ke atas satu orang jenazah maula bagi bani fulan, fi qabriha, di kuburnya, wa huwa fil makanil musyari ilaihi ba'da hadis Ibn Abbas, dan disebut juga dengan hadis yang telah dibawakan juga dalam kitab beliau, juga 4. Dan juga hadis daripada sebahagian sahabat Nabi, mereka menyatakan bahawasanya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mar'atil miskinah, atas seorang perempuan yang miskin, fi qabriha, di kuburnya, maka disebut 4 kali takbir. Juga daripada hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, as-sunnatu fi salati 'ala al-janazati an yaqra'a fi at-takbirati al-ula bi ummil Qur'an mukhafatatan summa yukabbiru salasan wa at-taslimu 'inda al-akhirah. Iaitu salat atas jenazah itu pertama baca Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Kemudian pada takbir yang kedua, berikutnya 3 kali takbir dan salam pada takbir yang akhir. Maka itu semua menunjukkan 4 kali takbir. Dan 4 kali takbir ni banyak hadisnya. Banyak hadisnya. Sebab itu majoriti jumhur ulama menyatakan 4. Majoriti jumhur ulama mengatakan 4 kali takbir. Amma sittu was sab', adapun 6, 7, fa fiha ba'dul athari mawqufah, kata dia. Dalam masalah takbir 6 kali dan 7 kali takbir, maka pada masalah ini adanya sebahagian asar yang mawqufah. Mawquf maksudnya kepada para sahabat. Walakinnaha fi hukmil ahadisil marfu'ah, tetapi hukumnya hadis-hadis itu hukumnya marfu'. Marfu' maksudnya hadis mauquf. Hadis mauquf maksudnya sahabat cakap, dia terhenti kepada sahabat, tapi hukumnya marfu'. Hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna ba'da kibaris sahabah, kerana sebahagian sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat besar, atabiha, melakukannya, ala mashhadi minas sahabati duna ayyatarida alaihi ahadun minhum. Sebahagian kibarus sahabah melakukannya,
Iaitu takbir 6 kali, takbir 7 kali. Dan keadaan itu tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Tidak diingkari oleh sahabat Nabi yang lain. Maka antaranya hadis Abdullah ibn Mughaffal. Anna Ali ibn Abi Talib adalah Ali bin Abi Talib. Salla ala Sahal ibn Hunayf. Salat atas jenazah Sahal ibn Hunayf. Fakabbara alaihi sittan. Dan dia takbir atas jenazahnya itu 6 kali takbir. Summa altafata ilayna. Faqala innahu badriyun. Lepas dah habis 6 kali takbir, maka dia pun toleh ke ilayna, toleh kepada kami. Maksudnya toleh kepada jemaah. Faqala innahu badri. Dia kata innahu, dia itu adalah badriyun, iaitu seorang sahabat yang menyertai perang Badar. Dan kita tahu perang Badar adalah perang yang pertama sekali, dan sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar rankingnya itu lebih tinggi daripada hak lain. Rankingnya lebih tinggi daripada hak yang lain. Maka oleh kerana dia itu Badri, dalam hadis ini Ali bin Abi Talib salat atas Sahal bin Hunayf dengan 6 kali takbir. 6 kali takbir. وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم 5 فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. Telah datang Alqamah minas Syam, daripada Syam. Faqala libni Mas'ud, dan dia kata kepada Ibn Mas'ud, inna ikhwanaka, sesungguhnya saudara-saudara kamu bisyam, dekat Syam, yukabbiruna, mereka takbir ala janaizihim, atas jenazah-jenazah mereka itu 5 kali takbir. Akhrajahu Ibn Hazm fil Muhalla. Dan hadis ini sahih. Kemudian daripada an Abdi Khairin qal kana Aliyun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badr 6. Ada riwayat lain adalah Ali salat atas jenazah ahli Badar 6 kali takbir. Wa ala ashabin Nabi 5, dan kepada sahabat Nabi 5 kali takbir. Dan wa ala sairin nas 4, dan orang lain 4. Adalah Ali takbir kepada ahli Badar 6 kali takbir salat jenazah. Adapun atas sahabat Rasulullah 5 kali takbir, dan orang biasa 4 kali takbir. Diriwayatkan oleh At-Tahawi wa Ad-Daraqutni daripada jalan min tariqihi Al-Baihaqi, daripada jalannya itu Al-Imam Al-Baihaqi. Wa sanaduhu sahihun, dan sanadnya sahih. Rijaluhu siqat kulluhum, dan rijalnya itu siqah semuanya sekali. Daripada Musa ibn Abdullah ibn Yazid anna Aliyan salla ala Abi Qatadata fakabbara alaihi 7. Adalah Ali, anna Ali, sesungguhnya Ali salat atas Abu Qatadah, dan dia takbir 7 kali. Dia takbir 7 kali. Wa kana badriyan, dan adalah dia itu ahli Badar. Tadi ahli Badar 6. Hak ni pula kepada Qatadah ahli Badar 7 kali takbir. Berikutnya, wa amma 9, ada pun 9 kali takbir. Fa fihi hadithan, ada 2 hadis. Pertama, an Abdullah ibn Zubair, daripada Abdullah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah fakabbara alaihi 9 takbirat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas jenazah Hamzah ibn Abdul Muttalib, pakcik dia, alaihi fakabbara alaihi, dan dia takbir atas jenazah Hamzah 9 kali takbir. 9 kali takbir. Hamzah syahid dalam medan Uhud.
Wa qad madha bi tamamihi wa takhrijihi, dan telah pun Syekh Albani menyebutkan takhrijnya dalam masalah yang ke-59 daripada kitabnya Ahkamul Janaiz. Kan kata Syekh Albani, wa hadzal adadu huwa aktsaru ma waqafna alaihi fi at-takbir 'ala al-janazah. Dan bilangan ini yang paling banyak yang kami waqafna alaihi, yang kami jumpa dalam hadis-hadis dan asar-asar, bahawasanya dalam salat takbir itu paling maksimum 9 kali takbir. 9 kali takbir. Fayuqafu indahu wa la yuzadu alaih. Syekh Albani kata, stop takat tu. Stop takat 9 je. Jangan buat 10, 11, 12. Sebab tak ada riwayat. Banyak riwayat kan, ada 9, ada yang 5, 4, 6 kan. Berbagai riwayat lah. Dulu masa teori konspirasi berdebat dengan Ustaz Ali, dia bawa macam ni lah, dia kata, ni ada riwayat. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat ni? Jadi bagaimana kita nak pegang? Jadi kaedah dia macam mana? Sunnah bagaimana dia berinteraksi bila adakah asal ada je ni? Ada riwayat boleh buat. Al-aslu, asalnya kita beriktimad kepada riwayat. Itu asal. Selagi ada riwayat dan sahih, ada iktibar kat situ. Tapi majoriti jumhur ulama, termasuk imam mazhab yang 4, mereka kata 4. Cukup 4. Walaupun macam kita sebut tadi, ada riwayat 6, ada 7, ada 8, 9, tapi majoriti ambil 4. Kenapa? Pertama, macam Syekh Albani sini sebut, kerana yang banyaknya 4. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang salat jenazah 4 kali takbir. Itu yang banyak riwayat. Kemudian, di sisi jumhur, mereka menyatakan bahawasanya itu yang paling akhir yang Nabi buat, iaitu salat al-Najashi. Dan sebagai riwayat menyatakan tentang kana akhir, nanti kita akan lalu, Syekh Albani jawab, dan itu adalah yang akhir sekali yang Nabi buat 4. Maksudnya dia nak cerita yang akhir sekali dia buat 4. Maka jumhur cukup berpada 4. Tetapi Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri menyatakan tak, boleh 5, boleh 6, boleh 7, sebab ada riwayat. Sebab ada riwayat. Berikutnya, Syekh Al-Albani juga menyebutkan di awal tadi, sekiranya kita nak berpada had yang, ataupun kalau kita nak ambil salah satu saja daripada pandangan yang ada, maka 4. Tak boleh kurang daripada tu. Kalau nak ambil hanya satu pandangan, maka ambil 4 lah. Kenapa? Kerana banyak riwayat 4. Adapun daripada Nabi, macam hadisul bab, hadis yang kita sebut tadi daripada Adla Zaid bin Arqam tadi, dia bertakbir atas jenazah-jenazah kami 4, wa annahu kabbara ala janazatin 5, iaitu, dan juga mereka bertakbir atas jenazah itu 5 kali takbir. Dan dia bertanya, fasa'altuhu faqal, dan dia kata kerana adalah Rasulullah yukabbiruha, Nabi buat 4 dan 5. Nabi buat 4 dan 5. Tapi kenapa jumhur kata 4? Kerana dia kata yang itu yang paling akhir sekali Nabi berpada dengan 4. Okey. Berikutnya macam kita sebut tadi, riwayat-riwayat yang berikutnya asar daripada para sahabat Nabi sahih. Sampai had yang 9 yang kata Syekh Albani waqafna alaihi, yang kami jumpa dan sahih, dan fayuqafu indahu wa la yuzadu alaih. Cukup takat itu paling maksimum, jangan ditambah kerana riwayat. Maka sebagai ulama kata ijma', kata Nawawi kata ijma' 4. Tapi para ulama macam Imam Ibn Hazm tak setuju. Maka banyaknya ulama menyatakan tidak ijma' tapi jumhur, majority jumhur. Tetapi macam kita sebutlah, oleh kerana riwayat ini sahih-sahih belaka, maka di situ datangnya
Sebagaimana juga bacaan dalam istiftah Nabi banyak dan pelbagai hadisnya dah sahih. Juga dalam bacaan tasyahud, juga dalam bacaan salawat Ibrahimiyah. Macam-macam lafaz telah warid daripada hadis Nabi dan sahih. Maka datang oleh kerana banyak riwayat tersebut, maka dipanggil sunnatut tanawwu', sunnah yang pelbagai. Kalau sekiranya banyak riwayat, tapi riwayat-riwayat tersebut daif, hak tu jelas lah. Hak tu jelas kita tak pakai. Maka berpada kepada yang sahih. Tapi oleh kerana ia sahih, maka di situ datang pelbagai pandangan ulama dan jumhur menyatakan macam kita sebutkan tadi 4. Adapun sebahagian hatta Syekh Saleh Ibn Uthaymin ditanya tentang salat salat jenazah. Maka Syekh Ibn Uthaymin menyatakan, ditanya, kalau sekiranya imam solat takbir dalam solat jenazah 5 kali takbir, macam mana? Ibn Uthaymin kata, ikut, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin yang disesatkan oleh pak-pak jahil tu, dalam bab ini, maka ditanya tentang masalah takbir salat jenazah, maka dia kata ikut imam. Dan bahkan kalau imam buat 5 dan sebagainya tu, dia kata ada riwayat. Boleh 4, boleh 5. Sekejap, saya apa yang disebut oleh Syekh Albani ya. Sekejap. Okey, selepas dia bagi tahu tadi, ini adalah bilangan yang paling banyak yang aku berjumpa. Waqafna alaihi, yang kami jumpa riwayat tentang takbir alal janazah, di atas jenazah. Maka hendaklah dia berhenti indahu, berhenti pada had yang 9, yang maksimum. Wala yuzadu alaihi, dan dia tidak tambah. Walahu an yanqusa minhu ilal arba', dan baginya boleh dia kurangkan sampai 4, wahwa aqallu ma warad, dan 4 itulah yang paling minimum yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa aqallu ma warad. Qala Ibn al-Qayyim fi Zadil Ma'ad ba'da an dhakara ba'da ma awradna min al-athar wal akhbar. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim dalam Zadil Ma'ad, setelah dia menyebutkan beberapa yang telah kami sebutkan daripada asar dan juga akhbar, riwayat-riwayat yang disebutkan tadi itu. Wa hadhihi asarun sahihatun, kata al-Imam Ibn al-Qayyim, dan ini adalah asar-asar yang sahih. Fala mujiba lil man'i minha, maka tak patut diwajibkan untuk melarang daripadanya. Tak patut untuk larang lah. Maksudnya siapa nak buat 5, 7, 8, 9 tak boleh larang lah. Sebab riwayat-riwayat itu sahihah. Bal fa'alahu huwa wa ashabuhu man ba'dah. Kemudian dia kata bahkan telah melakukannya itu huwa wa ashabuhu, Nabi dan para sahabatnya, dan orang yang datang setelah daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kata siapa? Kata al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Semua asar itu adalah sahih, maka tak boleh larang. Sebab sahih. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qad istadalla al-mani'una min az-ziyadati ala arba'i bi amrayn. Telah pun orang-orang yang melarang lebih daripada 4 itu dengan menyatakan dalilnya pertama ijma'. Al-awwalu al-ijma'. Maka banyak ulama nakalkan ijma' juga. Maka
majoriti menyatakan, dalil menyatakan 4 saja, tidak lebih, maka pertama jawapan mereka berdalilkan ijma'. Wa qad taqaddama bayanu khata'u dhalika, dan telah lalu kita telah menjelaskan kesalahan perkara tersebut, katanya. Wasani ma jaa fi ba'd al-ahadith kana akhir ma kabbara Rasulullah SAW ala al-janazah arba'an. Yang kedua, jumhur berdalilkan sebuah hadis. Kana akhir, adalah akhir sekali yang Nabi takbir atas jenazah 4. Adalah akhir sekali Nabi takbir atas jenazah 4. Kata Syekh Al-Albani, annahu hadithun da'if. Annahu hadithun da'if, hadithu da'if. Lahu turuqun ba'duha ashaddu da'fan min ba'd. Dia ada banyak jalan. Banyak turuk. Ba'duha, sebahagiannya lagi teruk lemahnya daripada sebahagian. Ashaddu da'fan min ba'd. Fala yasluhu at-tamassuku bihi, maka tak boleh nak berpegang kepadanya. Liraddi thabiti anhu sallallahu alaihi wasallam, kerana telah pun ada yang sabit daripada Nabi dengan sanad-sanad yang sahih al-mustafidah, yang banyak. Qala al-hafidhu fi at-talkhis wa min qibalihi al-hazimi fi al-i'tibar wal bayhaqi fi as-sunan. Ruya min ghairi wajhin kulluha dha'ifah. Kemudian disebut lagi sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh dalam At-Talkhis dan juga Al-Bayhaqi dalam Sunan. Dia kata ruya min ghairi wajhin kulluha dha'ifah, diriwayatkan daripada banyak jalan tapi semuanya dha'ifah. Itu hadis adalah Nabi di akhir yang Nabi lakukan pada salat jenazah 4 kali takbir. Hadis tu dha'if. Kemudian wa amma ma jaa fil majma', dan apa yang disebut di dalam al-majma', wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW shalla ala qatla Uhudin, ala Nabi salat di atas yang syahid dalam medan Uhud. Fakabbara tis'an, Nabi takbir 9, summa sab'an, kemudian 7, summa arba'an, kemudian 4, hatta lahiqa billah. Rawahu Tabrani, sampailah hatta lahiqa billah, sampai ini ahli ibadah 9, ada dibuat 7, ada dibuat 4. Jadi kesimpulannya, dalam bab takbir atas jenazah ini, maka ianya sunnah tanawwu'. Sunnah at-tanawwu'. Walaupun majoriti kata 4. Majoriti kata 4. Okey, berikutnya, macam mana nak apply? Tak ada satu keterangan macam mana nak apply. Maka kesnya sebagaimana kes solat jenazah atas Najasyi. Solat jenazah ghaib atas jenazah Najasyi. Ada 3 pandangan kan? Satu, tak payah, al-itlaq, tak ada solat jenazah ghaib, Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang kedua, boleh belaka. Boleh. Yang tadi tak boleh. Yang kedua, pandangan boleh belaka. Antaranya mazhab Syafi'i lah. Yang ketiga, dilakukan salat jenazah ghaib bagi jenazah yang tak disempurnakan. Maksudnya, jenazah yang tak disolatkan lagi, jenazah yang hilang, jenazah yang tenggelam tsunami, jenazah yang macam-macam yang telah kita bahaskan yang lalu, maka dilakukan salat jenazah ghaib. Berikutnya, sebagian para ulama mengambil daripada hadis Najasyi
Kalau sekiranya yang mati itu orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, seperti pemimpin, seperti ulama, maka kalau dia meninggal, walau telah dilakukan salat jenazah atasnya di tempatnya, maka boleh tempat lain juga melakukan salat jenazah ghaib di atas sumbangan dia kepada masyarakat ataupun jasa dia kepada ummah, maka dilakukan salat ghaib atas jenazah orang-orang yang macam ni lah. Tapi orang-orang biasa tak payahlah. Orang-orang yang biasa dan sebagainya, maka kalau ada satu tempat telah pun buat salat jenazah atas dia, maka tak payahlah tempat lain buat salat jenazah ghaib. Maka semuanya, tiga-tiga pandangan ini berdasarkan hadis Najasyi. Semuanya berdasarkan hadis Najasyi. Maka begitu juga dengan takbir salat janaiz, salat jenazah ni. Ada yang paling minima 4. Siapa nak pilih hak yang paling minima ataupun nak pilih hak salah satu saja pandangan, maka qaul jumhur. Maka jumhur kata 4. Boleh 5. Boleh 6. Boleh seperti yang sampai 9 ni tadi. Tapi tak semua orang lah. Oleh kerana asar-asar dan akhbar yang telah kita sebutkan tadi itu dilakukan atas jenazah Badri, atas sahabat-sahabat Nabi Ahlu Badar. So, Ahli Badar ni kedudukan mereka tinggi. Ahli Badar ni ranking dia antara yang tinggi lah. Maka matinya Ahlu Badar ini, maka ahli macam kita sebutkan tadi, salat atas jenazah Badri 5, 6, 7, 8 sampai 9. Dan yang paling banyak tadi adalah jenazah Hamzah dalam perang Uhud. Nabi salat atas jenazahnya 9 kali takbir. Maka kalau ada pemimpin yang besar, yang memberikan jasa yang besar kepada ummah, kalau dia nak buat 5, 6, 7, maka boleh, harus hukumnya. Sama juga kalau sekiranya yang meninggal itu alim, seorang alim ulama, orang yang banyak jasanya kepada agama Islam, maka dia meninggal dan dia itu banyak pengikutnya, imam, maka dibuat lebih 5, 7, 8, 9. Jenazah Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri disalatkan kepada jenazahnya 9 kali takbir. Disalatkan jenazahnya 9 kali takbir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Adapun orang biasa 4 cukuplah. Orang biasa dan sebagainya 4 kali takbir atas jumhur. Atau ditengok hak ni ada jasanya juga tapi taklah sebesar jasa A. Maka A tu disolatkan 9 kali takbir. Berikutnya hak dia ni sekadar negeri contoh. Bawah sikit ranking dia. Maka dia buat 7. Contoh. Ada lagi. Hak ni bawah lagi. 5. Hak ni tak apa, dibayar orang biasa. 4. Kesemuanya itu adalah kemuliaan untuk si jenazah tu lah. Wallahu a'lam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukabbiru ala janaizina 4 wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab fi at-takbiratil ula. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Daripada Jabir qala adalah Rasulullah SAW yukabbiru ala janaizina, Nabi salat atas jenazah kami 4 kali takbir, wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab, dan dia membaca Al-Fatihah bi Ummul Kitab, Fatihatil Kitab fi takbiratil ula, pada takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i bi isnadin dhaif, tapi sanad hadis ini adalah dhaif. Sanad hadis ini adalah dhaif kerana di dalam sanad ini ada rawi yang bernama Ibrahim ibnu Abi Yahya Al-Aslami. Ibrahim Al-Aslami ini huwa matruk. Ibrahim Al-Aslami ini kategori rawinya itu matruk. Matruk tidak diambil riwayatnya. Matruk.
wa ala ma'na hadzal hadis amalul muslimin al-an. Adapun makna hadis ni sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang lain itulah, iaitu 4 kali takbir, dan itu adalah amalan umat Islam sehinggalah hari ini. 4 kali takbir. Wa an Talha ibn Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu qala صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري. Daripada Talha ibn Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu. Sallaitu, aku salat di belakang Ibni Abbas. Aku salat di belakang Ibni Abbas atas satu jenazah. Faqara'a fatihatal kitab, dan Ibnu Abbas membaca Fatihatul Kitab. Faqala, dan dia kata, li ta'lamu annaha sunnah. Li ta'lamu annaha sunnah, untuk orang tahu itu sunnah. Apa maksudnya? Supaya orang tahu itu diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan maksud innahu sunnah tu sunat, tak payah baca. Tak. Al-Fatihah wajib. So takbir pertama dibaca Fatihatul Kitab. Jadi dalam hadis ini, salat jenazah yang diberitahu kepada kita pada takbir yang pertama itu dibaca Fatihatul Kitab, itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dalam bab salat ni, semua jenis salat bacaan Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah bacaannya itu rukun. Ini dinaqalkan kalam An-Nawawi ni. Ajma'atil ummatu ala anna al-takbirati arba'a bila ziyadat wala nuqsan. Berkata Al-Imam An-Nawawi telah ijma' para ummah bahwasanya takbir salat jenazah itu 4 kali takbir, tidak ditambah dan tidak dikurang. Kemudian kata An-Nawawi lagi, qad kana li ba'di as-sahabah ghairuhum khilafa fi takbir al-mashru'. Adalah sebahagian sahabat dan selain daripada mereka itu khilaf, ada perbezaan dalam takbir yang masyru'. Thumma qarada zalika al-khilaf. Kemudian dia kata khilaf tersebut pupus. Khilaf tersebut dah tak ada dah. Wa ajma'atil ummatu ala annaha 4 takbirat. Maka telah pun ijma' ummah bahawasanya takbir salat jenazah itu 4. Bila ziyadah wala naqs. Tanpa ada pertambahan, tanpa ada pengurangan. Jadi banyak pandangan yang kita sebutkan tadi, majority ulama kata 4. Seperti juga Al-Muwaffaq Ibn Qudamah juga. La khilafa annahu la yutabi' ala ziyadati 'alaiha. Tidak ada khilaf bahasanya tidak diikuti atas takbir yang lebih daripada 4. Wala tustahabu ijma'an. Tentang masalah kewajipan membaca surah Al-Fatihah, macam telah kita nyatakan tadilah. Setelah takbir yang pertama itu dibaca Al-Fatihah berdasarkan dalil hadis yang kita bacakan. Dan perlu tak dia membaca ta'awuz wal basmalah?
Fa amma ta'awudhu wal basmalah faqad ajma'u 'ala al-ityani bihima. Maka telah ijma' bahwasanya al-ityani bihima maka dibaca. Wa amma al-istiftahu fal aksar annahu la yustaftahu biha wa la taqra'u as-surah ba'da al-Fatihati wa madhhabu al-imamain asy-Syafi'i wa Ahmad wa jumhur al-ulama min as-salafi wal khalaf. Adapun istiftah fal aksar, yang banyaknya annahu la yustaftahu biha, tidak dibuka dengannya. Wala taqra'us surat ba'da al-Fatihah, dan tidak dibaca surah lepas al-Fatihah. Dan itu adalah mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad dan juga jumhur ulama daripada salaf dan khalaf. Dalil hadis yang kita bacakan itu menunjukkan wajibnya membaca al-Fatihah dalam salat jenazah. Kerana dimaksudkan sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud sunnah di sudut istilah yang kita faham sunat lawannya wajib. Wa zahaba al-imamani Abu Hanifah wa Malik ila annaha sunnatun la wajibah. Wa madhhabul Hanafiyyah annahu yaqra'u du'a ats-tsana wa jaza qira'at al-Fatihah. Wa huwa ihda ar-riwayatayn 'an al-Imam Ahmad ikhtaraha Syekh al-Islam. Adapun imaman Abu Hanifah wa Malik ila annaha sunnah. Dua imam lagi iaitu Abu Hanifah dan Malik sunnah, tidak wajib. Adapun mazhabul Hanafiyah annahu yaqra du'a its-tsana, maka dia membaca doa puji-pujian. Wa jaza qira'at al-Fatihah, boleh untuk baca al-Fatihah. Dan itu juga adalah salah satu riwayat daripada Imam Ahmad, dan itu yang dipilih oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Adapun pandangan pertama yang kata wajib itu lebih ahwat dan dalil-dalilnya itu lebih kuat. Itu membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Apa tu? Doa, semua doa. Apa-apa doa. Kalau dia tak tahu, dia ikut imam je. Nak baca doa apa lagi? Dia berulang-ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh belaka. Boleh belaka. Kalau dia tak tahu, dia tak doa pun, dia ikut imam pun boleh juga. Sebagaimana takbir yang keempat. Takbir keempat salat jenazah tak? Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua Allahumma ighfir lahu salawat. Yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Yang keempat tunggu bagi salam, kan? Yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, kalau imam takbir sampai ke 7 sampai ke 9, maka itu semua doa. Ataupun diam saja pun boleh tak? Wallahu a'lam. Yang ke depan hadis tentang doa atas jenazah. Itu doa. Apa tu doa yang panjang maksudnya? Yang paling utama adalah doa yang Nabi ajar lah. Itu yang paling utama lah. So dalam yang akan datang doa ni itu atas jenazah disebut dalam hadis yang akan datang, itu hadis Muslim. Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu dan sampailah wa azabin nar sampai habis. Hak tu, takat tu hak yang disebut dalam hadis lah. Okey, katalah dia nak lepas tu berdoa umum. Tak ada masalah, okey je. Sebab salat jenazah doa. Salat jenazah kita doa untuk si mayat. Wallahu a'lam. Angkat takbir dalam salat jenazah.
Perlu ke tak? Yang pertama takbiratul ihram. Maka disebut dalam hadis, Nabi mengangkat tangan pada yang pertama tu. Adapun 2, 3, 4, dia hanya menyebutkan takbir saja tanpa menyebutkan yarfa' yadih, tanpa menyebutkan raf'ul yadain, tanpa menyebutkan mengangkat kedua belah tangan. So kalau dia salat jenazah yang pertama Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai habis, kemudian Allahu Akbar, dia tak angkat. Disebutnya Allahu Akbar tapi dia tak angkat. Allahu Akbar, dia pun baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam hadis tidak menyebut yarfa', tidak menyebut raf'ul yadain, tidak menyebut mengangkat kedua belah tangan. Dia menyebut mengangkat kedua belah tangan pada takbir yang pertama. Walaupun fuqaha sebagai mengangkat tangan, maka dia qiyas kepada takbir salat yang berikut. Takbir tu, bila takbir pada kebiasaannya angkat tangan. Tapi tak jugalah. Bila kita dalam solat yang wajib itu, yang Nabi tak pernah tinggal 4 tempat. Yang lain tu boleh angkat, boleh tak angkat. Boleh angkat, boleh tak angkat. Maka dengan itu juga sebagai fuqaha melihat dengan takbir itu boleh angkat, boleh tak angkat. Walaupun sebahagian memilih oleh kerana lafaz hadis itu tidak menyebutkan raf'ul yadain, tidak menyebutkan mengangkat kedua belah tangan pada takbir kedua, ketiga dan keempat, maka dia sebut hanya takbir saja. Maka tidak perlu mengangkat tangan. Siapa yang tak mengangkat tangan pada takbir kedua, tiga, empat pun tidak menjadi masalah. Siapa nak angkat berdasarkan jumhur, majoriti ulama atau mazhab Syafi'i dan sebagainya pun tak ada masalah. Cuma yang jelas, wallahu a'lam, yang jelas tidak diangkat. Wallahu a'lam. Sama juga dengan solat raya. Sama juga dengan solat raya. Mazhab Abu Hanifah, dia angkat takbir tak dalam solat ahad wajib? Rukuk dia tak angkat, i'tidal dia tak angkat, turun sujud apatah lagi, naik pada rakaat kedua pun dia tak angkat. Apa dia? Tak ada. So dia tak angkat belaka. Tiba-tiba dalam solat jenazah angkat. Tiba-tiba dalam solat jenazah dia angkat. Takbir pertama angkat, takbir kedua angkat, takbir ketiga angkat, takbir keempat angkat. Maka sebagai ulama sebut pelik. Pelik Abu Hanifah ni. Dalam solat hak wajib tu, ada disebut angkat tangan. Nabi raf'ul yadain ada disebut. Bahkan Nabi mengangkat kedua belah tangannya ketika mana nak rukuk, ketika mana bangkit i'tidal, ketika mana bangkit daripada tahiyat awal nak kepada rakaat ketiga angkat tangan. Dia tak angkat. Tapi dalam hadis salat jenazah tak ada sebut angkat tangan, dia nak angkat. Wallahu a'lam. Sekarang kita sambung tentang doa dalam solat jenazah. Bila buat apa hari tu live naik melantur-lantur dekat 100. Bila buat kuliah ikut kita 12 orang tengok video. Itu dah biasalah tu. Orang kita suka suka isu. Suka kritik mengkritik. Bila dia ada isu, kalau hati tisu jangan masuklah bahas isu. Bila buka kitab dia tak ada. Orang tak ramai lah. Nak mengaji tak ramai. Tapi isu ramai. Biasalah tu. Kerana apa? Kerana nafsu kita suka yang tu. Sebab hawa. Nafsu kita suka berdebat tu. Sebab tu kita kata Imam Ahmad tak suka berdebat dengan mirak. Dia tak suka berdebat-debat ni. Kita pun dah tara ni dah cukup dah.
Cukup dah. Dah sampai dah merepek-repek dah. Dah sampai merepek-repek dan kita ulang apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Satu ilmu yang kalau sekiranya kita betul tak dapat apa, dan kalau sekiranya kita salah boleh jadi kufur. Kalau salah boleh jadi kufur. Punya bahan-bahan nak tanzih Allah. Nak supaya Allah tak sama dengan makhluk. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. So, kalau dah tahap macam tu, kita senyap lah. Senyap. Dah cukup. Lagi kita bahala, gila lagi dia. Tak payah. Lantak pergi. Bahaya. Dia dah sampai bahaya tu. Lagi jawab. Dia pun dengan nafsu dia, nak mempertahankan kalam dia tu, konon-konon dia tu. Maka dia pun tak sedar kadang-kadang kalam ucapan dia tu dah menyamakan Allah dengan makhluk dah. Sehingga menafikan dan sebagainya. Itu nafi. Akhirnya semuanya sama dengan makhluk. Allah cipta image dirinya. Oh, boleh pula Allah cipta image dirinya. Maksudnya kalau kita tengok Allah cipta image dirinya, itu apa? Image yang kita tengok tu Allah ke? Atau apa? Saya ngules pula. Ada pun Ustaz. Tengok view dah ni. Hak ni bid'ah kalam ni. Hak ni bid'ah kalam. So ilmu yang tak bagi manfaat. Ilmu tak bagi manfaat. Kita tanya saudara-saudara kita hak yang berdakwah kepada orang Kristian, yang berdakwah kepada orang kafir. Dia tak belajar ilmu kalam pun. Tak belajar ilmu kalam pun. Elok dia setiap hari habis masuk Islam belaka. Yang kita ni tak pernah ada orang Islam di tangan kita. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Tapi saudara kita Lim Jui Sun, apa nama lagi, Atas Zakir Naik, mengislamkan puluh ribu orang. Bahkan Lim Jui Sun adalah panel kalau ada kes murtad. Kes murtad ni, Jabatan Agama, maka dipanggil tu, Lim Jui Sun tu dipanggil untuk bagilah kenapa nak murtad dan sebagainya. Tak payah ilmu kalam. Tak payah ilmu kalam. Kalam je lah, cukup. Cakap je. Ilmu bercakap tak payah belajar. Sebab kita ni semua pandai bercakap dah. So, ilmu tak bagi manfaat langsung. Belajar daripada sekolah rendah, naik sekolah menengah. Tu sampai pakcik-pakcik yang belajar sifat 20 kat masjid tu. Cuba tanya dia apa guna sifat 20 tu? Faham pun tidak, Ustaz. Faham pun tidak, Ustaz. Dia faham pun tidak. Dia bukan masalahnya orang awam saja yang tak faham. Ustaz yang nak ambil tauliah pun tak faham. Ustaz yang nak ambil tauliah Jabatan Agama Islam Selangor, ustaz yang nak ambil tauliah Jabatan Agama Islam Perak, ustaz yang nak ambil tauliah Jabatan Agama Islam Pahang, semua fail berakidah. Repeat subjek akidah. Hafal je lah. Kalau hafal pun dah lulus dah. Hafal je. Kan? Hafal je. Faham belum tentu lagi. Hak kita syarah kat panel tu pun, hak kita syarah kat panel tak tanya dah. Apa maksud panel tak tanya? Sama ada dia puas hati yang jawapan kita, atau dia pun tak tahu nak tanya apa dah. So ilmu ni tak bagi manfaat apa-apa. Nak belajarlah. Tapi dah lah, betul untuk apa? Sifat salbiyah 5. Apa dia? Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Wahdaniyah. Salbiyah. Apa maksud salbiyah? Makcik salbiyah. Kenapa 5 tu dipanggil salbiyah? Kenapa? Salbiyah ni apa? Negatif tak? Negatif. Sifat Allah salbiyah. Salbiyah ni apa? Kita kata sifat negatif.
sifat negatif. Macam mana nak takrifkan sifat salbiah tu? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ni semua salbiah. Cuba syarah tengok salbiah. Apa maksud salbiah pada qidam? Apa maksud salbiah pada mukhalafatul lil hawadis? Memang angalah. Memang tak boleh jawab lah. Ambil lah 4 senawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.